Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata Malaysia dilihat negara tidak sihat memandangkan bilangan rakyatnya yang menghidap penyakit jantung dan obesiti masih tinggi. Kesedaran aspek kesihatan dalam kalangan rakyat juga dilihat masih pada tahap rendah. Objektif video SSR kumpulan ini adalah untuk menyebarkan info tentang amalan gaya hidup sihat kepada orang ramai serta membentuk individu yang sihat dari aspek jasmani, mental dan rohani. Apakah yang dimaksudkan dengan gaya hidup sihat? Gaya hidup sihat ialah satu proses atau amalan kesihatan yang menyumbang ke arah kestabilan mental dan fizikal. Pendek kata, gaya hidup sihat merupakan satu amalan yang membawa seseorang kepada cara hidup yang lebih seimbang. Terdapat beberapa langkah dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Langkah mengamalkan gaya hidup sihat yang pertama ialah tidur sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam sehari bagi memastikan badan bertenaga. Seterusnya, kita juga perlu menjaga kebersihan diri seperti membasuh tangan sebelum makan dan memotong kuku. Seterusnya, kita juga perlu mengambil makanan yang seimbang mengikut piramid makanan. Dan yang akhir sekali, kita juga boleh bersenam 2 kali seminggu bagi mengekalkan kecergasan diri. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray. Kesan positif yang dapat diperoleh jika seseorang mengamalkan gaya hidup sihat ialah berat badan dapat dikawal sekaligus mengurangkan risiko komplikasi kesihatan. Yang kedua, memberikan mood yang lebih positif supaya individu tampil dengan lebih yakin dan bertenaga. Berikut merupakan simptom-simptom amalan gaya hidup tidak sihat. Simptom amalan gaya hidup tidak sihat yang pertama ialah tidur dan emosi terganggu. Kekurangan tidur atau mengalami masalah insomnia menyebabkan emosi tidak stabil dan sukar untuk mengawal perasaan marah. Hal ini kerana tubuh badan kekurangan tenaga dan rehat. Selain itu, badan mudah merasa letih. Hal ini berlaku apabila kurangnya pengambilan makanan vitamin dan mineral yang menyebabkan individu mudah penat. Impaknya, individu tidak mempunyai motivasi untuk melakukan pekerjaan. Namun,
Jika amalan kesihatan ini tetap diabaikan, individu akan mengalami tekanan seperti resah dan tidak keruan yang menyebabkan sering bertindak secara melulu. Individu juga akan mudah terjangkit dengan penyakit kerana antibodi yang tidak kuat dan tidak menjaga kebersihan. Tidak dapat dinafikan lagi, hidup yang tidak mencukupi dapat diatasi dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seperti yang kita semua sedia maklum, hidup yang berkualiti mampu memberikan kesan-kesan positif ke atas diri kita. Misalnya mampu mengawal emosi, meningkatkan sistem imunisasi badan dan juga menjadikan badan kita lebih cerdas dan tidak dapat dinafikan lagi. Antara kelebihan mengamalkan gaya hidup sihat ialah dapat mengelakkan diri daripada penyakit. Antara penyakit-penyakit yang dapat dicegah ialah penyakit kardiovaskular, penyakit darah tinggi dan juga penyakit kencing manis. Jadi, kalau korang nak elakkan diri daripada penyakit-penyakit ini, jangan lupa mengamalkan gaya hidup sihat. Oleh sebab itu, kita hendaklah menjaga pemakanan yang seimbang agar badan mendapat nutrisi yang cukup untuk proses tumbuh besaran badan. Antara kebaikan bersenam, pertama sekali, dapat meningkatkan kecergasan fizikal. Kedua, dapat menambah tenaga untuk menjalani kehidupan harian. Ketiga, dapat mengurangkan stres. Ingat, jangan lupa bersenam. Seperti yang kita semua ketahui, masalah obesiti ini semakin berleluasa terutama sekali di negara kita. Oleh hal yang demikian, kita haruslah mengamalkan gaya hidup yang sehat seperti memakan makanan yang seimbang dan mengamalkan kesenaman secara rutin bagi mengelakkan daripada masalah obesiti ini berlaku di dalam diri kita. Apabila badan dalam keadaan yang sihat, sistem badan akan berfungsi dengan lebih baik, termasuklah juga dari segi emosi dan juga mood seseorang. Jenis hormon yang bernama hormon endorfin akan dilepaskan semasa kita menjalankan aktiviti-aktiviti fizikal. Hormon ini akan membantu seseorang untuk berasa lebih gembira dan tenang. Walau bagaimanapun, kunci kepada seseorang itu untuk mula berubah ke arah yang lebih baik adalah dengan bermuhasabah diri. Jadi, setiap daripada kita perlulah meluangkan masa untuk bermuhasabah diri supaya kelemahan yang ada dapat dikenal pasti dan diatasi sebaiknya. Pengajaran yang saya dapat daripada projek ini ialah setiap pelajar haruslah mengamalkan gaya hidup sihat dari semua aspek. Yang pertama ialah rohani, yang kedua jasmani, ketiga mental. Khususnya pengurusan stres yang sentiasa dihadapi oleh pelajar pada masa kini. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan ialah yang pertama berehat, yang kedua bertenang, tiga melakukan hobi yang disukai seperti bersenam, mendengar lagu dan lain-lain. Dan yang terakhir sekali berfikiran positif. Sekiranya tidak dapat mengawal stres seperti yang saya katakan tadi, Anda boleh berjumpa dengan rakan ataupun keluarga yang Anda percayai. Kesimpulannya, pengurusan stres amat penting untuk memastikan Anda sihat secara mental bagi mencapai gaya hidup sihat yang baik secara keseluruhan. Angel boy, never gonna stand a chance. Heartbreak like a sad romance. Said that you never come back.